Mutiara kata, words of wisdom. Kekayaan saudagar pundi-pundi emasnya, kekayaan pendeta keping-keping kertasnya. Pendeta Zakbar. Kata-kata ini dipetik daripada buku yang dikarang oleh Pendeta Zakbar bertajuk Perangai Bergantung pada Diri Sendiri. Buku ini merupakan naskah terakhir Zakbar yang membicarakan punca orang Melayu masih ketinggalan dalam banyak aspek kehidupan. Anehnya, buku ini hanya diterbitkan selepas 8 tahun Pendeta Zakbar meninggal dunia. Mungkin semasa hayatnya, beliau merasakan bahawa buku tersebut tidak sesuai diterbitkan pada waktu itu. Mungkin beliau merasakan orang Melayu akan sukar menerima pandangannya yang kritikal itu. Buku ini sebenarnya berfokus kepada perangai orang Melayu yang paling dibenci oleh Zakbar, iaitu terlalu bergantung pada orang lain. Daripada perangai ini, lahirlah sikap lain seperti tidak mahu berfikir sendiri dan tidak mahu menggunakan ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan ilmu mereka. Mereka lebih suka hidup tanpa berfikir ataupun malas berfikir. Macam orang Perak kata, malas nak fikir. Walaupun sikap ini membawa sikap akibat-akibat yang merugikan diri sendiri. Buku ini menyenaraikan juga kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, sekaligus sebagai penunjuk arah kepada muhasabah diri dan bangsa, agar tidak terus alpa dan ditinggalkan bangsa-bangsa lain. Dalam podcast ini, saya ingin mengulas tentang kata-kata hikmah beliau ini, iaitu kekayaan saudagar pundi-pundi emasnya, kekayaan pendeta keping-keping kertasnya. Saya ingin menafsirkan kata-kata ini kepada dua bahagian. Dan dalam podcast ini, saya hanya akan menumpukan pada bahagian yang pertama dahulu, iaitu tabiat membaca. Pertama, kertas yang dimaksudkan di sini adalah naskah buku, makalah atau apa sahaja wadah yang boleh menjadi sumber ilmu sama ada ilmu dunia maupun dunia akhirat. Kertas yang dimaksudkan di sini merujuk kepada dua perkara. Pertama, tabiat membaca, yakni banyaknya buku atau makalah yang dibaca oleh seseorang. Kedua, tabiat menulis. Berapa banyak karya penulisan dalam bentuk buku atau makalah yang dihasilkan oleh seseorang. Dalam podcast ini, saya akan menumpukan dan memperkatakan hal yang pertama dahulu, iaitu tabiat membaca. Mengapa tabiat membaca itu sangat penting? Kalimah Al-Quran yang pertama menekankan kepentingan membaca. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Surah Al-Alaq, juz 96, ayat 3 dan 4. Hal ini jelas sekali mengangkat martabat buku di tempat yang tinggi dalam sejarah tamadun manusia. Peri pentingnya nilai penulisan melalui buku dan peradaban yang dicetuskan ini menobatkan buku sebagai antara penciptaan paling agung dalam sejarah tamadun manusia. Kita diingatkan dengan mutiara kata, setitik dakwat mampu membawa sejuta manusia berfikir tentangnya. Buku sangat berkuasa dan berpengaruh, sehinggakan Napoleon Bonaparte pernah berkata, "Aku lebih takut dengan 4 orang penulis daripada 1000 senapang." Ketika penaklukan kota Baghdad pula, perpustakaan agung Baitul Hikmah yang kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan dimusnahkan oleh tentera Mongol. Diriwayatkan sungai Tigris bertukar warna menjadi hitam akibat banyaknya buku-buku yang dibuang. Begitulah takutnya tentera Mongol terhadap khazanah ilmu, kerana mereka tahu bahawa rakyat yang berilmu boleh mengancam kekuasaan mereka. Bagaimana agaknya tabiat membaca dalam kalangan rakyat Malaysia? Menurut hasil kajian Perpustakaan Negara Malaysia dalam tahun 2017, secara keseluruhannya rakyat Malaysia membaca sebanyak 15 naskah buku setahun. Adakah ini dikira suatu angka yang membanggakan? Kalau dilihat statistik NOP, World Culture Score Index,
5 negara teratas yang rakyatnya menghabiskan masa antara 10 hingga 10 jam membaca seminggu adalah India, Thailand, China, Filipina dan Mesir. Dalam zaman digital ini pula, sumber ilmu bukan sahaja daripada pembacaan melalui media tradisional atau media bercetak seperti buku atau makalah. Sebenarnya teramat banyak sumber digital dalam bentuk laman-laman web, blog, video seperti YouTube video, rakaman suara yang dipanggil podcast seperti mana yang anda sedang dengar sekarang ini. Sekarang pula terdapat buku-buku audio seperti yang terdapat dalam laman web Audible. Kita boleh melanggan, kita boleh mendengar buku di dalam kereta kita. Setengah daripada buku yang dibaca ini pula dalam bentuk audiobook ini dibaca sendiri oleh pengarang buku tersebut. Kita boleh mendengar suara pengarang tersebut, bukan sahaja daripada pembaca buku yang dicetak, tetapi pengarang atau penulis buku itu sendiri juga boleh membaca bukunya dan kita boleh mendengar sendiri suara beliau. Ada pula servis ataupun perkhidmatan seperti Blinkist yang memberikan ringkasan intipati sesebuah buku yang berdurasi lebih kurang 10 hingga 15 minit secara percuma biasanya. Dan sekiranya selepas itu pembaca tertarik dengan kandungan buku tersebut, maka beliau boleh membuat keputusan untuk membeli buku tersebut. The whole book, sebuah buku yang lengkap. Begitulah saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, seperti kata-kata Pendeta Zakbar, kekayaan seorang pendeta atau sarjana adalah kertas-kertasnya. Marilah kita tanamkan tabiat membaca ini dalam anak-anak kita, dalam diri kita sendiri, dalam rakyat Malaysia, supaya dia akan menjadi suatu amalan yang dapat membina kebijaksanaan dan kematangan dalam berfikir, dalam merancang, dalam membuat sesuatu keputusan dan dalam menjalani kehidupan kita seharian. Terima kasih kerana mendengar.